Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'a, Allahumma zidna ilman nafi'a, wa zidna fahman wa aklan wa adaba. Allahumma ahyina bihayatil ulama, Allahumma ahyina bihayatil ulama, Allahumma ahyina bihayatil ulama, wa amitna bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal ulama'is salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu dan bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saudara-saudari. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita lagi. Boleh kita duduk di dalam tahun baru Islam ataupun dikatakan ma'al hijrah. Dikatakan tahun baru bagi al-Islam ataupun dikatakan ma'al hijrah, dikatakan tahun baru bagi Islam. Jadi alhamdulillah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pada tahun baru ni jadi setengah saat ni tu bagi orang tu pakai tahun baru bagi Islam tu. Jadi setengah tu daripada kemarin lagi. Mana kata hari ni 1 Muharram. 1 Muharram, adapun kita di Petaning, di kawasan kita ataupun di negeri kita ni, mana kata 1 hari Muharram ataupun 1 tahun baru daripada Islam ialah besok hari. Maka hari ni maka ditutupkan kita bacakan doa hak akhir tahun ialah lepas daripada asar, dan pula masuk tahun baru sunat kita bacanya ialah lepas maghrib saat ni. Ibu-ibu dan bapa tu tak ada masalah lah. Jadi kita kata tahun baru Islam tu mana kata hak tu ikhtilafu ataupun ikhtilafu biqa'il ardi, bersalah masalah tepat-tepat bagi muka bumi ini. Jadi kita tengok daripada catatan daripada hak daripada Arab saat ni tu, banyak ia pakarkan tahun baru tu hak hari ni dah. Makna kata permulaan bidayah daripada tahun baru Islam ataupun dikatakan at-taqwim al-hijri itu ia pakai hari ni 1 hari bulan ataupun 1 daripada awal tahun Hijri 1442, ataupun bagi kita umat Petaning di alam menara kita pakarkan 1 hari bulan ataupun dikatakan al-hijrah ialah esok. Maka hari ni lepas asar tadi kita bacakan doa sunat akhir tahun ataupun doa akhir tahun sunat, dan ditutup Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kita bacakan doa akhir tahun dengan apa yang kita lepas dah daripada masa setahun. Maka kita berdoa saat itu mudah-mudahan malaf kita dan catatan kita, surat catatan daripada para malaikat daripada awal tahun hingga sampai kepada akhir tahun pada hari ini, mintalah hak mana tak molek, hak tak comel, minta Allah Taala hapus ataupun malaikat tu terhapus. Lagi pula minta Allah Subhanahu wa taala dan malaikat saat itu akan hantarkan surat-surat catatan kita saat itu ataupun malaf-malaf kita ni orang panggil semua daripada amalan-amalan yang terbaik. Hak itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa yang dirahmati dan saudara-saudari, bagi siapa yang baca doa lepas asar tadi, kita berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala semua daripada awal tahun kita yang telah lalu, mintalah Allah Taala tu hapus segala kejahatan dan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Tuhan tulis dan pula malaikat tulis dan catat dalam buku amalan kita semua daripada amalan-amalan kebajikan, daripada solat kita, semaya kita, puasa kita, zikir kita dan tasbih kita dan tahlil kita, semua tu akan dicatatkan oleh malaikat. Dan kita bacakan doakan sunat tahun baru ataupun al-hijrah. Yakni sunat kita baca lepas mengorek saat ni. Amo tak ada nak kecek tu, masalah kata
Kata demo tu 1 hari bulan ataupun nah awal tahun demo hari ni awal tahun esok tu kita tak ada nak kecek. Hak yang pentingnya al-hijrahnya esok ni bagi kita orang taning jalan menara ni yang paling muhimnya kita nak ubah daripada masalah kita hak tahun lepas, daripada mana kita tak ada sempurna amalan, tak ada nak baca Quran, tak ada nak berjaga Jumaat, tak ada nak jaga kesemayan, maka tahun ni kita niat bulan molek dengan berkat doa hak kita baca selepas daripada maghrib saat ni, maka mudah-mudah doa kita tu malaf kita yang baru, surat catatan kita baru selepas pada maghrib, minta ambil daripada hari ni dan malam ni hingga sampai ke hujung umur kita ataupun tahun depan ni dalam tahun 1443 ni minta Allah Subhanahu Wa Taala tu kita boleh gunakan umur yang kita ada, nyawa yang kita ada di dalam kita boleh beribadat dan beramal kepada Allah. Hak mana tak molek kita paling kepada molek, hak mana hak molek lebih molek lagi. Makna kata hak molek nak wis molek lagi, hak comel nak wis lebih comel lagi, hak hasan nak wis ahsan, terlebih comel dan terlebih bagus lagi daripada tahun yang telah lalu. Ini kita kena niat. Ini kita kena niat sebab sepakat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada sebeda tentang hadisnya daripada siapa dia? An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar Ibn al-Khattab, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Mughirah ibni Bardirzbah ibni Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari wa Abu Al-Husain Muslim ibnu Al-Hajjaj ibni Muslim Al-Qurashi Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihihima alladzaini huma asahhul kutubi al-musannafah. Jadi hadis hamba nak baca ni ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manakah jadi makna kata kita kena bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kena terima kasih banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagikan umur kita lagi, bagi nyawa kita lagi, bagi peluang pada kita lagi, boleh kita saat itu mengingati ke Allah dan kita boleh beribadat pada Allah di dalam tahun baru ini. Tahun baru dikatakan malam ni masuk di dalam tahun baru Islam dikatakan 1 Muharram. Agak panggil 1 daripada Muharram daripada tahun 1400 yang 1443 Al-Hijriyah. Maka kita berdoalah kepada Allah dan kita letak jarum kita molek ibu bapa. Letak jarum kita comel molek, letakkan masalah jiwa kita molek, letakkan hati kita molek, letakkan iman kita molek, sipai molek. Jadi umur ada tahun ini yang kita nak berjalan ni kepada agama Allah dan kita nak berjalan lagi kepada Allah, lagu mana kita nak berjalan lebih comel daripada hak tahun lepas. Daripada tahun lepas kita boleh dah semaya Jumaat tapi dok leluh lagi semaya tik dok gatik. Tahun lepas kita boleh baca Quran. Tahun ni kita nak lebih pada tahun lepas. Tahun lepas saat ni tu boleh baca Quran tik, tak baca Quran tik masalah. Tahun lepas saat ni tu kita boleh sedekah, tak boleh sedekah gatik. Tahun lepas kita boleh zikir, kadang-kadang tak boleh zikir gatik lepas semaya. Tahun lepas kita boleh wirid, tak boleh wirid gatik. Maka tahun ni ibu bapa dan saudara-saudari yang dirahmati Allah, maka kita azawi penuh, azawi kemah, azawi tetap. Lagi pula kita letak hati kita, letakkan jarum kita, letakkan iman kita, jadi comel, jadi temakan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. Maka amun nak bacakan hadis ni
an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihima alladhaini huma asahul kutubi al-musannafah. Jadi hadis yang diriwayatkan daripada Amirul Mukminin, kalau kita kira di dalam khalifah, yakni selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa diakah yang digelarkan Amirul Mukminin mula-mula daripada khalifah? Tapi kalau kita kira khalifah yang pertama selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kena kepada khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi pada masa dan zaman Abu Bakar itu tak digelarkan dengan Amirul Mukminin. Pemimpin ataupun daripada ketua daripada orang-orang beriman, pemimpin bagi orang-orang mukminin tak dilatihkan kata Amirul Mukminin. Bahkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq dikatakan khalifah dah, penggantian daripada Nabi. Orang nanti royak hukum selepas pada Nabi, orang royak selepas pada Nabi wafat, maka Abu Bakar lah orang yang cerita, orang yang royak, orang yang tuju nyata akan hukum-hukum syarak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada masa Abi Bakrin saat itu tak digelarkan dengan Amirul Mukminin lagi. Tak digelarkan pemimpin bagi orang-orang beriman. Tapi apabila masa Sayyidina Umar ibn Khattab, maka digelar dengan kata Amirul Mukminin. Jadi digelar dengan Amirul Mukminin, yakni pada mula-mula ataupun pada awal-awal, yakni pada khalifah bagi Umar ibn Khattab. Maka Umar ibn Khattab maka digelarkan dia, gelaran dia, laqab dia, nama dia Abu Hafsin, yakni bapa singa. Hafsin supaya Abu Asadin itulah bapa singa. Maka orang Arab yang gelar kepada Umar dan Nabi pun gelar pada Umar, kerana Umar daripada satu orang yang baikkan, satu orang yang hebat, maka Nabi dan sahabat-sahabat dan orang beriman ketika tu gelar yang pertama Amirul Mukminin, pemimpin daripada orang Islam. Ni orang Islam gelarkan dia. Adapun Abu Hafsin ni dikenali kata Umar ni bapa singa. Itu laqab dia. Kemudian Umar ibn Khattab ni berkata, ya Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengarlah oleh aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ya Nabi. Nabi ada sebeda. Nabi ada kata ngana? Innamal a'malu binniyat. Sesungguh amalan-amalan kita bergantunglah ia dan bersepakailah ia dengan niat kita. Nak royak kata amalan kita semua ni, daripada semaya kita, daripada puasa kita, daripada sedekah kita, daripada zikir kita, daripada apa saja, daripada segala amalan-amalan, semua ini bergantung dengan masalahnya niat kita, qasad kita, sila dalam hati kita. Amba nak contohnya, nak contoh tu, kalau kita tak ada semaya tapi kita niat nak pergi semaya, tu heboh pahala dah. Kita nak sedekah Isyak, niat saja kata nak sedekah, tu heboh pahala dah. Jadi makna kata niat semua ni, amalan-amalan kita, kerja-kerja buat kita ni, semua dia bergantung dan bersepakailah ia dengan niat-niat kita. Atau innamal a'malu binniyati, sesungguh amalan-amalan kita itu bersepakailah ia dengan segala niat-niat. Kalau kita niat baik, maka dapat baik. Tapi kalau kita niat jahat, itu malaikat tak boleh lagi kejahatan.
Ni nak yak kata Tuhan kasih dan Tuhan sayang, Tuhan sangat rahmat, Tuhan sangat rindu, Tuhan sangat gapo mengunjungi dan Tuhan sangat paling sayang kepada hamba-hamba. Apabila hamba tu niat nak buat baik, Tuhan buhlah pahala, Tuhan buhlah kebajikan. Misalnya kita niat esok, kita tak ada sedekah lagi malam ni, tapi esok kita tahu waktu pagi aku nak sedekah masjid, aku nak sedekah pada surah, aku nak sedekah pada orang susah. Kita niat malam ni, tapi tak ada sedekah lagi niat malam ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tu bubuh dah pahala kita. Ni nak kata Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat sayang dan sangat-sangat rahmati kepada hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tuhan kata dan pula Nabi sebeda daripada hadis Sayyidina Umar Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ni, dia kata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguh bagi tiap-tiap seorang itu, tiap-tiap seorang ni daripada orang beriman, sama ada daripada laki-laki, sama ada daripada perempuan, sama ada daripada yang tua, sama ada daripada yang muda, sama ada daripada yang besar, yang kecil, sama ada daripada yang pengkat, tidak berpengkat, yang kaya, yang susah. Nah, maka semua tiap-tiap bagi seorang ni manawa, barang yang dia niat, barang yang niat gapo gotulah Tuhan bagi. Barang yang dia silang kau nak gotulah Allah Taala bagi ke dia, Allah Taala beri ke dia. Misalnya malam ni, esok kita niat kata tahun baru ni. Ni tahun baru. Kita nak contoh Ma'al Hijrah. Yakni tahun baru, esok masuk tahun baru. Malam ni, masuk kalau kita kira di dalam bulan Islam, malam ni pukul 12 masuk tahun baru. Kalau kita kira tahun malam ni masuk tahun baru dah ni. Masuk tahun baru ni daripada mana? Kita tak sapa pukul 12 sebab malam di dalam Islam ni ambil semejak daripada matahari jatuh tadi tu. Maka jatuh matahari, maka situ orang panggil naik satu tahun baru Islam. Maka tadi tu lepas asal sunat kita baca doa akhir tahun dengan apa amalan kita, gapo yang kita sudah buat, sudah kita lepas dah, maka kita berdoa lah mudah-mudah amalan sudah dicatat oleh malaikat, semua itu daripada buku-buku amalan, daripada kebajikan dan kebaikan. Dan kita niat pula hak masuk tadi. Apabila matahari jatuh, kita semaya mengorek. Lepas mari mengorek, kita semayalah sunat awal tahun. Masalah, mari sunat awal tahun, kita berdoa dengan Allah, bacakan doa awal tahun. Mintalah pada tahun ni, mintalah kita boleh kerja ibadat, kerja amalan dengan apa yang kita kuasa, dengan wisa kuat-kuat. Daripada baca Quran kita, daripada zikir kita, daripada ibadat kita. Minta wi Allah Ta'ala saat itu, capak kekuatan. Capak kekuatan iman kita, kekuatan tokoh kita, berasa nak buat amal. Dulu kita malah tahun ni minta we berasa. Maka esok ni lah mana aku tak pernah buat semaya sunat subuh. Aku nak buat sunat subuh esok. Niat lu. Niat sebab Nabi kata innamal a'malu binniyati. Sesungguh segala amalan-amalan itu mutalabbisatun, bersepakailah ia binniyat, dengan segala niat-niat kita. Misalnya malam ni kita tak pernah semaya sunat kapit waktu, gorek dengan isya, sebelum pada gorek dia panggil sunat qabliyah 2 rakaat, maka lepas gorek 2 rakaat lah, tambah pula sunat awabin. Sunat awabin lepas gorek tu sebanyak-banyak 20 rakaat. Malam ni kita azal pula. Dulu kita tak pernah semaya witir. Hak Nabi kata al-witru hakun, bermula witir itu sebenar. Apa makna hakun di sisi Imam Syafi'i? Yakni sunnatun muakkadatun, ialah sunat muakkadah. Adapun Imam Abu Hanifah kata al-witru hakun dengan makna kata fardun wa wajibun. Malam ni kita pun azalah lah mana aku nak wiblis maya juga witir malam ni. Kerana tahun baru ni, umur kita pun nak setahun dah. Umur kita ni setahun dah ni. Makna tua daripada tahun lepas. Dulu misalnya kita umur 40 ataupun 30, maka malam ni ia jadi 31. Kalau 20 ia jadi 21. Kalau umur 40 ia jadi 41. Umur kita tu bertambah dah setahun.
Ibu bapa kita kena fikir. Makna kata umur kita tambah setahun ni, bukan kita kau jauh daripada mati ni. Bukan kata kita jauh daripada kuburan ni. Perkuburan. Bukan kita jauh daripada sakaratil maut. Bukan. Bermakna kata kita kau dekat dengan lubang kubur. Bermakna kita kau dekat dengan masalah alam barzah. Ning kita kena ingat. Malam ning umur kita setiap orang bertambah. Kalau hak 40, ia jadi 41. Hak 50, ia jadi 51. Kalau hak 60, ia jadi 61. Hak 10, ia jadi 11. Hak 12, ia jadi 13. Hak 20, ia jadi 21. Tapi yang muhim bagi kita, ibu bapa, di malam umur yang kita bertambah ni, pas itu kita kena ingat kata kita dekat dah dengan lubang kubur. Bermakna kita tahun lepas dengan tahun ni terlebih dekat. Terlebih hampir kepada lubang kubur. Lepas tu kita kena ingat ibu bapa dan saudara-saudari, makna kata kubur tu, liar kubur kita tu, dia duk panggil kita 40 kali sehari. Kena ingat ni. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada setiap-tiap benda yang bernafas itu, yang dia kena kecaknya, kena rasanya tetangnya mati. Lepas tu kita kena ingat mati, sebab lubang kubur duk cari kita mari saat ni tu, untuk panggil kita, duk lama kita 40 kali sehari. Bila kalau misalnya si Mamat, dia duk panggil Muhammad, marilah. Lepas tu malakul maut saat ni tu mari duk ziarah, pusing rumah kita, duk pusing kuk kita tu 40 kali sehari juga. Bila weh dia ni mati, bila weh dia ni sapakan ajal dia, haning kita kena ingat. Sebab umur kita bertambah setahun sore dah ni, bukan kata kita jauh daripada alam kubur, bukan kita jauh daripada alam barzah, bahkan kita kau dekat. Lepas tu malam ni kita nak hijrah. Maka makna kata hijrah ni ada dua. Ada hijratun hissiyatun, ada hijratun maknawiyatun. Apa makna al-hijrah? Hadis Nabi kata, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa-siapa yang hijrah malam ni, hijrah kerana Allah, gi kepada Allah dan gi kepada Rasul, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrah dia saat ni tu orang panggil gi kerana Allah dan kerana Rasul. Makna kalau kita hijrah malam ni semata-mata Allah dan semata-mata Rasul, maka hijrah kita, berpindah kita malam ni pun ia akan jadi kerana Allah dan kerana Rasul. Para ibu bapa, maka amo nak baca tu makna al-hijrah tu makna gapo? Yakni makna berpindah. Yakni makna gapo? Hijrah asal pada lapanya tarku makanin ila makanin akhar. Yakni kita meninggalkan satu tempat pergi pada satu tempat yang lain. Jadi kalau kita tengok masalah al-hijrah ni makna berpindah. Kemudian hijrah tu ulama takwil pula dan ulama tafsir pula. Hijrah ni ada dua. Ada al-hijratu al-hissiyatu, yakni hijrah yang pesing tepat ataupun pesing hak boleh kita tengok. Mana? Misalnya kita dulu duk kampung Sining, kampung Budi Punjawi, lepas tu duk mari tu tak seni duk Sining. Maka kita hijrah pergi duk ke Betong masalah. Ni orang panggil al-hijratul hissiyah, yakni hijrah yang pesing basing apa? Yang pesing kita nampak kelih, yang kita nampak tengok, yang kita nampak dengan mata lendir kita. Mata kaca tu dia panggil al-hijrah al-hissiyah. Faham nak contoh lagi? Hijrah hissiyah ni seperti tu Adam alaihi salam hijrah daripada mana? Daripada syurga mari kepada alam dunia. Ning awal-awal makna kata orang yang Allah Ta'ala suruh berhijrah. Yakni hijrah tu ada daripada syurga tempat yang senil ni, kemudian hijrah mari kepada alam dunia pak susah.
Dan Nabi Nuh, hijrah dia saat itu daripada duduk di kampung dia dengan sebab boh yang besar, air tufan, air banjir, maka hijrah dengan kaum-kaumnya di atas satu kapal, maka pergi pada satu tempat. Maka hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ibu apa? Yakni daripada hijrah mana? Yakni hijrah daripada kota Mekah pergi kepada kota Madinah. Nah, hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hijrah kepada Mekah, berpindah Nabi duduk di Mekah, situ tempat lahir Nabi, tempat tumpah darah Nabi, maka hijrah pergi kepada tempat yang kedua ialah Al-Madinatul Munawwarah. Hijrah ni hijrah kita boleh tengok. Hijrah ni hak kita nampak kelih. Hijrah pasal ni Nabi kita tak ada dah. Nabi kata la hijrata ba'dal fathi. Tidak dah jenis hijrah selepas daripada membuka akan Mekah. Nabi katalah hadisnya, la supata Nabi la nabi ya ba'di, tidak jenis nabi selepas padaku, la hijrata ba'dal fathi, tidak jenis hijrah selepas pada buka Mekah. Kemudian pada masalah lepas pada Nabi buka Mekah dah tu orang panggil hijrah hissi tu tak ada dah. Hijrah pasing makani. Pasing orang panggil hijrah di dalam Islam itulah. Makna kata tak ada. Tapi kita tu memang ada tak seni sini pergi situ, tak seni sini pergi situ. Kadang-kadang ni kerja rumah tiba-tiba pergi kerja ke Bangkok. Tak seni pula Bangkok kerja tak berjaya klik pula pergi kepada ni. Klik duduk di rumah pula, kerja rumah pula. Ni makna kata hijrah ni berpindah seorang. Makna berpindah seorang daripada satu tempat pergi kepada tempat yang lain. Ni namanya hijrah yang pesing kita boleh kelih dan kita boleh tengok. Tapi hijrah kita tu matlamat kita kok mana? Hijrah kita saat ni tu maksud kita kok mana? Kalau kita hijrah tak ni tu kerana nak cari makan ataupun kerana nak cari nafkah, ini wajib tak kita berhijrah. Seperti kita duduk sini tak berjaya, kerja pun tak jadi, tak naik target buka kedai sini tak jadi, menega sini tak jadi, maka kita berpindah hidup kok tah nu masalah, hidup kok Krabi ko, ataupun hidup kok Songkla ko, ataupun naik ke Bangkok ko, masalah kita kata fofo kita, ataupun hijrah pergi kepada Malaysia, pergi kepada Pelapini, pergi pada Perak, pergi kepada Kelantan, masalah ni makna kata hijrah hissi. Tapi hak tujuan besar hijrah kita tu kerana apa? Berpindah kita tu kerana apa? Kalau kita berpindah kerana Allah dan kita berpindah semata-mata Allah, maka hijrah kita penuh-penuh kita dapat saat itu lillah, kerana Allah Subhanahu wa taala dan kerana rasulnya. Pahaya kata juga hadis ni, ya wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi kalau seorang itu berhijrah, dia hijrah kerana nak kepada dunia, ataupun dia nak pada satu perempuan. Misalnya dia duduk sini, duduk di jalan, tapi dia kena kepada orang tino yang ada di hak jai. Hijrah kerana perempuan, ataupun dia hijrah kerana nak pada dunia, nak pada habuai dunia. Fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrah dia tu pergi kepada barang hijrah. Makna dapat benda hijrah tu kalau dia apa, dia berpindah kerana nak ke dunia, nak pada kemewahan dunia, nak pada harta benda, maka dia dapat harta benda tu. Tapi kalau dia hijrah, dia berpindah daripada satu tempat kerana nak pada satu perempuan, maka dia dapat satu perempuan tu, tapi pahala daripada Allah dan ganjaran daripada Allah, makna kata dia tak terdapat. Jadi nak pada malam ni masalah hijrah for kita tu memanglah, tapi nak yak kata di dalam arti kata hijrah, isi kata hijrah, makna hijrah, pengerti pada hijrah, apa maksud dalam hijrah, yakni ada masalahnya orang panggil kejayaan. Kita ambil situ, makna kata dalam hijrah seorang ia akan berjaya apabila seorang itu berhijrah. Tapi kerana hijrah yang nak pada satu perkara, maka ia jaya benda tu. Makna kata seorang nak berjaya, nak dapat keuntungan, nak dapat najah di dalam hidup, di dunia ni, ia kena hijrah. Kita nak contoh dalam dunia dulu. Jadi kalau dalam dunia ni, hijrah yang bahasa hissi, kita tengok tok nenek kita dulu daripada petani.
Tok nenek kita masa 50 tahun, 40 tahun dulu, masa kita kata, masa musuh Jepun kau dulu pada nu lagi. Maka tok nenek kita daripada orang taning, daripada orang pujuk, daripada orang berhak, daripada orang kok nyolimo, daripada orang kok basaih, kan setengah-setengah tu hijrah hidup kepada betung. Duduk pada batu 29, batu 30 ni, batu 32, batu 40 ataupun naik ke betung lagi. Maka pergi bukakan tanah pocok tika tu. Bukakan tanah pocok. Kenapa? Kerana berpindah daripada petani, berhijrah daripada petani, tinggalkan tempat di tani, pergi kepada tempat yang satu lagi. Kenapa? Kerana nak carikan harta, kerana nak carikan masalah duit piti, kerana nak carikan nafkah. Maka demo hijrah pergi bukakan bukit, bukakan hutan tua. Maka dapat tanah pocok di situ semocok 25 ras, pocok 25 ras. Maka tok nenek kita dulu-dulu hak bersungguh dan usaha tu kerana hijrah daripada petani nak kerja tak ada, getah pun tak ada, dia pun tak ada, tapi mereka pergi buka kebun di sana, maka pocok tanah bakak pernah menebalkan hutan tua, menebalkan hutan hutan temui, hutan gapo semua, maka sekarang learning maka berjaya. Anak cucu duk dapat hasil, duk dapatkan kesan daripada tok nenek mereka yang berusahanya dengan sebab kih dan pucanya ibu bapa, sebab hijrah, disebab berpindah daripada satu tempat pergi pada tempat yang lain. Inilah maksud kata hijrah. Apabila ada hijrah, maka di situ ada kesan, di situ ada berjaya, di situ ada hasil, di situ ada balasan yang terbaik. Tapi pada hadis ni, ia kata kalau kita hijrah kerana dunia, maka kita dapatlah dunia. Kalau kita hijrah kerana nak kebun, maka dapatlah kebun. Kalau kita hijrah dan berpindah kerana nak pada satu parapuan, kita bolehlah parapuan. Tapi nak kata dalam arti kata, isi kata bagi hijrah, bagi berpindah kita pada satu tempat yang lain, di situ ada kejayaan, hak situ yang kita nak. Kemudian di hari ni, malam ni, ya amo nak keceknya, ya amo nak kecek dan amo nak royaknya, masalah kita nak hijrah yang kedua, yakni hijrah al-ma'nawiyah, yakni hijrah yang bahasa makna, yang bahasa pengertian. Apa hijrah yang bahasa makna? Yakni kita nak hijrahkan diri kita dulu daripada kita malas maya pada tahun baru ni, malam ni tahun yang pertama, dan malam yang pertama daripada bulan Islam dikatakan satu Muharram daripada Al-Hijrah An-Nabawiyah tahun 1443. Malam ni kita nak berhijrah diri kita. Walaupun kita duduk tempat masing-masing, lah ni nak pergi situ sini payah nak bergerak ni, dengan sebab Covid dan Corona, maka kita payah nak bergerak, payah nak berpindah, nak cari makan pun susah, nak cari minum pun susah, nak cari kerja pun susah, tengah jatuh kerja pun banyak dah kan. Tapi di malam ni kita nak berhijrah, ibu bapa dan saudara-saudari yang dirahmati, nak hijrahkan diri kita. Orang panggil al-hijratul ma'nawiyatu, ataupun hijrah yang bahasa maknawi, yang pesing kita reti ke mana? Dulu kita satu orang yang malah baca Quran. Malam ni kita nak berhijrah, pada malam ni juga akulah mana aku nak start baca Quran. Dulu kita orang tak pernahnya bangun tahajud. Malam ni kita nak berpindah diri kita, lah mana malam ni aku nak bangun tahajud, nak bangun juga semaya 2 rakaat, aku nak berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu aku saat ni tak pernah zikir lepas semaya. Malam ni aku nak mula, esok aku nak mula, aku nak berzikir dengan Allah Taala, bolehlah 100 kali sehari lepas mana? Yakni lepas pada semaya. Dulu kita orang tak rajin sedekah, maka malam ni kita nak sedekah. Esok kita nak bersedekah. Niat yang baik, ubahkan niat kita, ubahkan diri. Ini termasuk dalam al-hijrah. Tapi hijrah ini, berpindah ini, nama al-hijratul ma'nawiyatu, bukan makna al-hijrah al-makaniyah, bukan hijrah pesan tepat. Ni orang panggil hijrah yang bahasa makna, yakni kita hijrah daripada malas kita kepada rajin, daripada malas Jumaat kepada rajin Jumaat. Dulu malas sunat, kita rajin sunat. Dulu malas baca Quran, kita rajin baca Quran. Dulu kita tak pernah sedekah, kita sedekah. Ni makna kita kena hijrah dari ibu bapa.
Umur kita, umur royak dah awal-awal saat ni, umur kita bertambah dah setahun, masih setahun. Tahun ni tua lebih pada tahun lepas setahun dah. Makna kata tahun lepas kita tua dah, muda lagi, tahun ni kita tua dah setahun. Patut umur kita kau dekat dengan kubur dah. Bukan kau jauh daripada kubur, yakni kau dekat dengan kubur. Maka kita berhijrah lah. Hijrah semaya kita, hijrah kita duk kecek tak molek, kita hijrah pada kecek molek. Dulu kita hijrah kita wahai deki kau orang kita tahu sifat tu, kita ambilkan sifat molek-molek. Hati kita dulu penuh dengan kejahatan, penuh dengan deki khianat kau orang, penuh dengan masalah akatik dengan orang, penuh dengan buruk kau orang, hasad deki kau orang, busuk apa, jahat skor kau orang, jahat tak gapo, jahat skor tak jahat tak mau gapo, skor tak baik pada orang. Dulu kita penuh dengan masalah akatik, penuh dengan dendam, penuh dengan takabur, penuh dengan ujub. Maka pada tahun ni, pada awal malam ni, maka sifat deki kenak kau orang, maka kita cabut tu baik berapa. Patu kita sifat somong orang, maka kita cabut malam ni. Kita bersifat hilmu, sifat lamak marah, sifat rendah diri, sifat tawaduk. Kita tukar. Dulu takabur lah diri, malam ni kita tukar menjadi tawaduk. Dulu kita jadi orang kedekung, orang bakhil. Pada malam ni kita tukar menjadi orang as-sakha ataupun orang yang sangat-sangat boros. Dulu kita tak pernah nak sedekah ke orang, pada malam ni kita niat kita tukar menjadi orang al-judu ataupun as-sakhawah, yakni orang yang sangat-sangat boros, yang ringikan tangi untuk bersedekah kepada orang, dan sedekah pada masjid, sedekah kepada surah, sedekah pada yang lain. Ni malam ni hak mau nak kecek sikit sebanyak ibu bapa tertengi masalah ubah dalam diri kita. Dalam diri kita dulu kecek kasar, pada tahun ni aku nak kecek lah, nak beri lemah lembut, orang dengar sedap dengar. Dulu orang dengar kan pedih lingo sokmo, kecek pun kasar. Misalnya kita hijrah lah keluarga kita. Dulu kita kecek dengan bini kita, ni sebuah suami. Dulu kita kecek dengan bini kita kasar semua, tak biasa bunyi molek. Kalau kecek kat dapur pun Allah, ngano muat tak sedap langsung ni, ngano masai ni, ngano jadi tak sedap, tak makan dengan lidahku ni, wasa tak masuk dengan lidahku, tak sedap di lidahku makan benda muat ni. Maka tahun ni kita ubah. Kalau segi suami, ubah kat mana? Yakni kita ubah kata ana. Jadi dulu kita tak biasa puji retina kita duk buat makan ibu bapa. Saudara-saudari tak biasa puji demo duk buat kita mari bertahun-tahun letih lah dengan basuh, dengan cara ke anak, cara ke rumah, cara kain pakai kita dah. Tak biasa kita puji dia, tak biasa tak Allah adik, masya-Allah, alhamdulillah, abang terima kasih ke adik dia, adik duk tolong abang, duk tolong jaga abang, jaga puyuk nasi abang, jagakan kain pakai abang, jagakan pakaian abang, jagakan makan abang. Abang terima kasih banyak-banyak pada tahun baru ni. Hak mana abang ada silap, hak mana abang ada salah tahun lepas duk kacik kasar, wak tak kena sekarang adik, wak tak kena sekarang. Allah abang minta maaf lah benda yang telah lalu, benda yang telah lepas adik Tani abang nak ubah dah. Abang nak ubah dah. Ni orang panggil al-hijratul ma'nawiyatu, yakni hijrah yang bahasa makna, yakni kita kecek kasar dengan anak, dengan bini. Pada tahun ni kita kecek berlemah lembut dengan anak bini. Tu bagi orang jantan, tu bagi pihak suami. Dulu orang tino kita lah duk kerja letih, bokok bongah, bokok mengejar lah. Letihlah kerja, cara ke anak lagi, cara ke makan kita ke duk ribakan tangi, duk ribakan siku, asahkan siku semata. Tahun ni kita ubah. Bagi hak tino pula, hak kecek kasar, hak sebenarnya sebuah isteri tu. Hak kesen kecek kasar tu lelaki tanya, "Dik, nah nasi guna, cari makan sendiri." Tengok kau dapur sendiri, aku nanok dah mun cari makan. Maka kita ubah ni. Kita ubah. Kalau kita nak jadi ahli syurga, dan kita nak jadikan ahli syurga yang jangok seperti hurul ain, seperti anak-anak bidadari di dalam syurga ibu bapa, maka pada malam ni kita ubah. Abang kita kelik letih, maka kita hidai siap dah. Weh ke abang kita. Patut abang kita saat ni tu nampak dia letih, kita ambil air dia tu boleh segelas, dia tu minum. Patut kita akik benda-benda dia sejuk hati lagu mana bang, kok mana ni bang ni.
Kalau nah ada salah minta maaf lah. Kalau nah ada salah. Kalau misalnya temuh ada salah pun muh agak ke maaf lah kebel ni. Memang kalau muh ada salah, ya ada salah, nah ada salah, minta lah maaf, ampunglah. Kalau silap dalam masalah nak tunai ataupun masalah hak-hak bagi suami terhadap suami, terhadap isteri ataupun isteri terhadap suami, maka harap ke maaf lah dengan apa kesilapan dan kesalahan, maka harap ke maaf. Maka kita ubah. Cara kecek kita oleh keluarga pun kita ubah, anak kita, cara kita ajar pun kita ubah. Ni kita kena ubah di dalam tahun baru kita ibu bapa, supaya kita dapat boleh selamat, supaya kita dapat keuntungan di dalam umur-umur yang kita ada ni. Umur-umur yang kita ada, maka kita saat ni tu boleh jaga. Maka katalah Imam Ghazali kita, ya katanya bagi orang-orang yang apa yang dia jaga. Mau nak baca sikit. Katanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ya kata, fatanabbah ayyuhal miskun min raqadatil ghafilin thumma inni ta'ammaltu ma yu'tihi Allah subhanahu al-'abda iza ata'ahu wa lazima khidmatah. Jadi katanya Imam Ghazali kita, dia kata fatanabbah, maka hendak jaga dan sedar engkau, ayyuhal miskin, wahai orang miskin. Murad dengan orang miskin, yakni orang miskin amalan semacam kita ni. Miskin amalan belaka kita ni. Semaya tak ada lah mana kita. Baca Quran pun tak ada lah mana ibu bapa. Zikir pun kadang-kadang buat gitu ya. Semaya pun kadang-kadang buat nak lepas gitu. Maka kata Imam Ghazali nya, ayyuhal miskun, ayyuhal miskinu, hei orang yang miskin di segi amalan, min raqdatil ghafilin, daripada ketiduran, daripada orang-orang yang terlalai dengan Allah. Kemudian katanya Imam Ghazali, summa inni ta'ammaltu ma yu'tihi Allah subhanahu al-abda. Kemudian aku duk perhati-perhati, kata Imam Ghazali ibu bapa dan saudara-saudari yang dirahmati Allah, dan pula peminat-peminat kita semua. Imam Ghazali kata aku duk perhati-perhati mari, aku duk cakno mari, aku duk halusi harinya, ma yu'tihi Allah subhanahu al-abda, barang yang memberi akan dia, akan barang oleh Allah akan hamba. Allah Ta'ala bila iza ata'ahu wa lazima khidmah, apabila seorang hamba tu dia taat ke Allah. Sebab kita malam ni malam 1 bulan, 1 hari bulan daripada bulan Islam. Makna kata bulan, makna kata awal tahun ataupun tahun baru Islam. Kalau masalahnya bukan pimai hak siang, ni pimai hak Islam. Pimai Islam. Makna kata 1 Muharram, maka kita sangat suka dan sangat raya, sangat bergembira, sangat rela. Suka gembira dan pula kita beraya lah, dengan sebab kita duduk di dalam 1 hari daripada hari bulan Muharram ataupun dikatakan hari raya bagi tahun baru Islam. Maka katanya daripada Imam Ghazali dan pula Nabi kita pun ada kata innamal a'malu binniyat. Maka Imam Ghazali kata bagi hamba-hamba yang miskin amalan, tapi dia saat itu melepaskan diri dia daripada ketiduran bagi orang yang lalai, tapi aku duk cakno, aku duk tengok, aku duk perhati, apabila seorang hamba ni dia taat kepada Allah, dia patuh kepada Allah, dia turutkan titah Allah dan dia khidmat kepada Allah, Imam Ghazali kata ia berjalan di dalam ini jalan sehabis-habis umur dia. Wasalaka hazihi tariqa umrahuna fawajadtuha, maka ku tengok seorang tu berjalan di atas ini tariq ataupun ini jalan ni sehabis-habis umur dia. Maka kata Imam Ghazali, fawajadtuha alal jumlati arba'ina karamatan wa khil'ah, maka aku mendapat akan dia akan ini jalan, di atas jalan kesimpulan, di atas jalan seborong ataupun di atas jalan sepitah lalu, aku dapatlah di seorang hamba ni arba'ina karamatan wa khilqah wa khil'ah, yakni aku dapatlah seorang hamba saat ni tu ia akan dapatnya 40 daripada kemuliaan dan 40 pakaian daripada Allah Subhanahu wa taala kan bagi dia. Ibu bapa yang dirahmati dan saudara-saudari dan hadirin hadirat yang disayangi,
Jadi kalau kita nak hadiah daripada Allah Ta'ala 40 perkara ni, 20 perkara di dunia dan 20 perkara di akhirat. Jadi Imam Ghazali kata, aku dok tengok kepada hamba-hamba Allah Ta'ala apabila ia menjalan akan ini jalan. Makna dia duduk di dalam taat ke Allah, ia turut titah Allah dan ia turutkan jalan Allah, ia khidmat kepada Allah. Allah Ta'ala bagi. Aku dok tengok mari orang ni akan boleh 40 karamatan wa khil'ah, yakni 40 daripada kemuliaan dan 40 daripada pakaian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas lebih-lebih lagi kita duduk dalam tahun baru ibu bapa. 1 hari, 1 bulan, 1 hari bulan daripada tahun baru Islam ataupun dikatakan piman Islam, maka kita ubah niat kita malam ni. Pakat-pakat niat belaka ibu bapa, aku tahun ni lalah mana aku nak buat ibadat lebih pada talpah. Semaya aku nak jaga lebih pada talpah. Semaya sunatku aku nak jaga lebih pada talpah. Zikir aku nak lebih pada talpah. Quran aku nak lebih pada talpah. Bagi isteri aku nak taat tok laki lebih pada talpah. Bagi suami aku nak tunai hak isteri lebih pada talpah. Anak pun aku nak taat ke ibu bapa aku tak ada taat, aku nak taat lah biar sungguh. Ni, maka kita pakat-pakat niat malam ni ibu bapa. Pakat-pakat ubah diri. Pakat-pakat ubah diri, pakat-pakat hijrah diri, pakat-pakat berpindah diri. Bukan amal seorang, semua hak duk dengar ni. Semua hak dok dengar daripada ibu-ibu dan bapa, saudara-saudari hak dok dengar sini, bukan kata mu kena ubah weh, jangan tengok demo. Jangan tengok demo, tengok kita dulu. Sebab itulah kata Nabi, siapa dia hak yang wahai tengok diri sendiri, tengok keburukan sendiri, maka orang ni akan boleh molek. Orang ni ya kejuru, orang ni ya baik, orang ni ya tamah amalan. Tapi orang kita kalau duk tengok keburukan orang ibu bapa, maka orang ni ya tak boleh molek. Orang ni dia tak boleh juru. Lepas tu orang ni dia tak boleh nak bertobat dengan Allah. Dia tak rasa nak tobat sebab dia tengok demo. Oh, demo tu teruk. Oh, demo tu tak jadi. Anak dia, selerak tabak. Anak dia lekat ketung belakang. Dia tak ada pergi jemaah. Kalau kita duk tengok keburukan orang, lebih-lebih pada tahun baru Islam ni, pimai Islam, 1 Muharram kita nak ubah diri kita. Bahkan kita umur bertambah dah setahun. Hak dulu 40 tahun ni jadi 41. Dulu 30 lah ni 31. Dulu 34 lah ni jadi 35. Tapi kalau kita sentiasa duk tengok keburukan orang, duk tengok kejahatan orang, duk tengok keaiban orang, pada malam ni kita tak boleh ubah lagi diri kita. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah dan saudara-saudari, kalau kita nak boleh ubah, maka kita haraplah kita tengok keburukan kita sendiri. Aku ni banyak berdosa dengan Tuhan ni. Allah, aku ni semaya pun duk lengoh-lengoh lagi ni. Aku berdoa pun tak ada lah mana dengan Allah Ta'ala ni. Allah, anakku ni banyak buruk weh. Anakku banyak lagi tinggal semaya. Anakku banyak lagi aku tak ada tarik pada Islam. Isteriku tak ada, Allahu Akbar, banyak lagi tak ada taat-taatnya. Tok laki duk pakat-pakat fikir di dalam masalah kita diri. Kemudian kata Imam Ghazali, orang yang turut titah Allah, yang buatkan cara Allah, yang turut dalam kehidupan dia saat itu kerana Allah, maka kata Imam Ghazali nya, dia kata ammal lati fid dunya fal ula ay yazkurahu Allah subhanahu wa yusni alaihi wa akrama bi abdin yakunu Allah rabbal alamin mimma apa yamunnu alaihi fi zikri wa sanaih. Ni kemuliaan dunia ibu bapa. Jadi kalau siapa-siapa dia, satu hamba tak kira mak, tak kira ibu bapa, tak kira saudara-saudari, apabila seorang mana dia taat ke Allah, dia mempelazing diri dia khidmat pada Allah, bangun malam doa dengan Allah, bangun malam teriak dengan Allah, bangun malam bertobat dengan Allah, bangun malam berdoa dengan Allah. Waktu subuh dia bangun semaya subuh zikir dengan Allah, maka sentiasa dia dalam taat dengan Allah. Kemudian kata Imam Ghazali, di dalam dunia Allah Ta'ala wi karamatan dia, wi kemuliaan dia, Allah Ta'ala wi pakaian Allah Ta'ala pada dia kepada ammal lati fid dunya, adapun pakaian kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi dia dalam dunia, fal ula, maka yang pertama gawa ayyadhkurahu Allah subhanahu wa yusni alai, bahawa dia saat ni dapat boleh ingat ke Allah. Ni nikmat besar ni.
nikmatun azimah. Dia kata nikmat yang besar. Seorang ni kalau sentiasa dia taat kepada Allah, dia ikutkan cara Allah, dia turutkan jalan Allah, maka Allah Ta'ala wi ke dia saat ni dalam dunia karamatan wa khil'ah, yakni kemuliaan dan pakaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam dunia, yakni Allah Ta'ala wi dia tu duduk dengan Allah. Ayyazkurahullah, dia saat ni tu mengingati akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan ingat dia. Ni mana ni orang panggil kemuliaan dunia ni. Ya, Tuhan ingat dia. Ayyazkurahullahu alaih. Ayyazkurahullah subhanahu. Bahasa mengingati akan dia oleh Allah. Tuhan ingat kita. Tuhan sayang kita. Dan apabila Tuhan ingat kita, ni. Rezeki kita pun murah. Dan Tuhan ingat kita, maka kita duduk puasa seni. Dan Tuhan ingat kita, kita hidup dunia khija saat ni tu wasa berjaya. Dan Tuhan ingat kita, dan kita nego gapo yang nak tagih. Dan Tuhan ingat kita, anak kita jadi berjuruh. Dan Tuhan ingat kita, isteri kita jadi isteri yang salihah, suami kita jadi suami yang salih. Ini maksudnya apabila seorang dia sentiasa ingat kepada Allah, dia turutkan cara Allah di dalam dunia, Allah Ta'ala ingat ke dia. Tuhan kasih ke dia, Tuhan sayang ke dia. Apabila Tuhan sayang dan kasih kepada seorang hamba ni, maka gapo yang dia kanak Tuhan bagi, gapo yang dia doa Tuhan beri, gapo yang dia kerja Tuhan wijaya, gapo yang dia nega Tuhan wi nak tagih, gapo yang dia buat Tuhan wi sak ni tanaja. Ni kemuliaan dunia ibu bapa subhanallah, ibu bapa yang dirahmati. Sebab Tuhan kata dalam satu Quran, dalam satu ayat daripada ayat Quran, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kamu akan dakuhi orang beriman, azkurkum, nasi aku ingatkan akan kamu. Tuhan ingat kita, dan Tuhan ingat kita Allah. Apa kita doa Tuhan terima. Apabila kita kerja Tuhan wijaya. Apabila kita nego nak tagih, nak tangi. Apabila kita bukakan kedai Tuhan wijaya. Apabila kita saat ni buat kebun Tuhan wijaya ha kebun. Kalau kita nak usaha gapo Tuhan wi mudah. Wa yuthni alai, dan Tuhan puji pula ke atas dia. Tuhan puji pula di dalam kalangan hamba yang soleh. Mana digulungi malaikat. Mung tengok nung hamba aku nu. Mung tengok sianu bersianu dalam dunia. Tengok dia dok taat kepada aku nu. Dia dok taat pada aku, sentiasa semaya sunat, sentiasa semaya isyraq, sentiasa wirid pada aku, sentiasa semaya duha, sentiasa dok taat pada aku tak lupa. Mung tengok malaikat. Tu Tuhan akan menyebut dan Tuhan akan muji fi malain, pada satu kumpulan daripada kumpulan malaikat Allah. Nak gapo ibu apa? Wa akrama, dan Tuhan memulia. Dia apabila hamba ni dia taat kepada Allah, Tuhan mulia dia. Bi abdin, dengan satu hamba ni. Tuhan mulia di satu hamba ni, dengan hamba ni, yakunullahu rabbul alamin, adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Rabbul Alamin, duk kako alam ni, duk milik alam ni, yamunnu alaihi, menikmatlah Allah ke atas dia, fi zikri, pada sebutan dia Tuhan nikmat, wasanaih, dan pula pada masalah pujian tu Tuhan menikmati. InsyaAllah inilah ibu bapa mau nak kecek Al-Hijrah. InsyaAllah kita sambung malam esok pula. Anak ayat kata siapa dia sentiasa taat, lebih-lebih lagi pada tahun baru Islam ma'al hijrah, daripada satu hari Muharram, dikatakan sangat-sangat kita suka dan kita ria, dan pula kita suka gembira dengan umur kita Tuhan tambah lagi setahun, boleh kita beribadat dan kita boleh taat. Siapa-siapa dia taat pada Allah, sentiasa ibadat pada Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala wi kemuliaan dia dalam dunia, yakni Tuhan akan sebut dia di kalangan malaikat. Dan apabila Tuhan sebut dia, Tuhan sayang dia. Dan Tuhan sayang dia, Tuhan wi supaya ibu bapa itu yang sayang kita. Kita wahai sebut ibu bapa, kita wahai nyungut ibu bapa sayang kita, maka ibu bapa ia akan wi. Kadang-kadang kita tak ada nak ibu bapa wi, mumiklah sakolek tu, mumiklah tanah bucu tu, mumiklah tanah kebun. Allah Ta'ala pun macam tu. Apabila kita rajin sebut dia, rajin taat dia, tak ada kita minta ya wi. Kadang-kadang kita silalah hati punya bagi dah. Gitulah ibu bapa lebih kurangnya. Dia katanya, gapo ni soalan kita nak jawab sikit soalan dia. Dia katanya imam, dia kata matahari.
matahari agama, ya katanya imam sujud bompiyah maiduna pa te pak te makmum เพิ่งรู้ทำว่ามะมุงต้องกอดอไม่ตามมาหลายปีแล้ว ada. Jadi makna kata Tok Imi duk sujud di atas piyah dia. Dia tanyanya Tok Imi sujud atas piyah. Jadi dulu tu makmum tak tahulah Tok Imi sujud atas piyah. Ya Tok Imam sujud bon piyah maiduna pa. Maiduna pa. Maiduna pa. แต่มะมุงเพิ่งรู้มะมุมเพิ่งรู้ถามว่ามะมุงต้องกอดอไหมตามมาหลายปีแล้วduk turut Tok Imi tu mai banyak tahun dah. Jadi Tok Imi tu duk sujud tahpiyah. Ni kena ingat ni mana oyak ni. Ni makna kata ni orang panggil satu rukun tu kita kena rukun dah. Makna dalam mazhab Imam Syafi'i, kita kecek dalam mazhab Imam Syafi'i lah. Jadi makna bagi Tok Imi tu dia kena rokok ataupun dia sujud kena atas dahi. Maka kata Imam Syafi'i, dahi ni lah kawasan dahi ni, bukan sujud atas kepala ni dahi ni. Maka baina ataupun orang panggil napa di sini. Maka Tok Imi tu duk sujud duk kena di atas di atas piyah. Dia pakai piyah di lah tu. Kamu nak contoh lu dah, dia pakai piyah di katuk gitu. Dah. Jadi duk sujud gi sujud mari tu dah. Tok Imi saat ni tu duk sujud di atas piyah, bukan sujud atas dahi. Ada pun nak kecah hak sah dulu. Hak sah dulu. Jadi Imam Syafi'i kita kata ketika kita sujud, yakni kena di napa kita ni, dahi kita. Maka kena tu bukan pasti semua. Dah. Nak kata hak sah dulu. Hak sah saat ni tu sebesar butir jagung ataupun butir padi kita sujud maka makan dahi kita sekadar butir jagung ataupun butir padi. Jawab Imam Syafi'i kita kata semaya kita sah dah. Hak tu masalah hak sah di dalam semaya. Tapi yang sunatnya, kita nak kecek sunat pula. Hak sah tu rukun daripada sujud, yakni napa. Maka tu imam dia tu duk sujud bon ke piyah, manan lau, malai pilau. Tanyanya makmum saat ni tu duk turut dia tu kena qada ke tak. Ni makna kata ni kalau kita kira mari ni dah hak sujud tu kena besar butir padi, butir jagung, maka sah dalam Syafi'i. Kemudian hak sunat Imam Syafi'i kata kita sujud makan di dahi ni, maka orang panggil kena tekan sikit. Tak kira makmum, tak kira Tok Imi, kena tekan sikit seolah tak kalau kapas duduk di bawah tu nampak lekuk. Dengan sebab kita tekan sikit, bukan tekan siapa duk genyih tu. Tekan berat sikit seolah tak kapas tu jadi ranak dan rapat. Itu hak sunat di dalam mazhab Syafi'i, ibu bapa yang dirahmati dan saudara-saudari. Kemudian Tok Imi duk pergi sujud di atas piyah dia. Piyah dia. Kemudian makmum baru tahu. Makmum baru tahu. Kata Tok Imi, lepas tu kita kena tengok lah. Makmum tu orang panggil taksir juga tu. Makmum kena tengok lah Tok Imi pakai piyah lah mana. Kalau Tok Imi saat ni tu pakai piyah duk lah ning sokmo tu, kita tahu di dulu gitu. Makna benda ni benda taksir kita juga ni. Benda taksir kita, salah kita. Tengoklah kita kena nampaklah kata Tok Imi tu duk sujud tak apa. Benda ni benda boleh kita tengok, benda ni boleh kita nampak. Lepas tu kita duk turut mari, lepas tu kita royak tu baru tahu kata Tok Imi sujud tak piyah. Kita tengok Tok Imi masuk semaya tu, tahu dah kalau Tok Imi duk tak subai dia piyah dia tu jadilah tu. Ni makna kata kalau kita tak tegah, ini taksir kita, salah kita. Apabila salah kita, taksir kita, bermakna kata kita tu ada bersakut pak juga, makna kata semaya kita tu kena qada ke tak. Kalau kira mari tu kena qada tu. Sebab benda ni benda boleh tengok. Amo nak contoh lagu mana? Kita nak contoh supaya kita tu Tok Imi semaya pak. Semaya pak saat ni tu tiba-tiba sudah semaya ada darah. Ada darah tah belakang. Ada darah kerana tah belakang tupuk besar ataupun di dada Tok Imi.
maka sudah semaya makmum kita tengok ataupun kita ni darah sini makmum lek belakang saat ni tu kata kita tak nampak ni, kita tak nampak. Demo numpu kata kita tak nampak takmir tak royak. Hak ni kita nak katalah tu tak leh sebab taksi kita imej diri pun tak beringat, kita fok kita pun tak beringat. Ini masalah taksi takmir dan makmum. Hak ni kena qada belaka apabila kita tahu kata darah ada di takmir. Kerana benda ni, benda boleh kita lihat, benda boleh kita tengok, maka ini taksis semua. Maka kena qada semua semaya, hak takmir ada najis, ada darah di bucu baju dia, di atas daba baju ataupun lek belakang baju. Faham tengok mari, makmum tak darah dah takmir weh. Batal. Ale motor tahai kawai tak nampak, kawai tak ada tengok, tak kira tengok tak tengok sebab taksi. Benda ni benda boleh kita tengok. Supaya juga masalah takmir sujud di atas piyah, hak ni taksi semua takmir tu taksi juga. Makmum gano tak tegahnya benda boleh tengok. Ada pun masalah ni tak boleh nak taksi makmum. Takmir hak sepuluh masalah malai dulu. Dia motor takmir masuk ke semaya, dia masuk semaya, kemudian makmum turut dia tak kiralah makmum tu baru turut ke makmum tu awal dah ke tak kiralah. Takmir rotib ke takmir hak lepas pada takmir rotib sudah ya ke semaya orang tu tak kira tu supaya. Takmir besar semaya. Tiba-tiba takmir semaya tu takmir sudah semaya siap, ya royak ke makmum tu. Kawet lupa we mi asmaya. Lupa kau mana? Kawai kita tepuh ngak orang tino kawai saat ni. Bawa tepuh ngak orang tino kawai tak ada mi asmaya. Maka ini asmaya makmum dikira apa? Dikira kata sah. Dikira kata sah. Bahkan masalah nasmaya tu imi tu ya tak sah. Ada pun masalah ni, masalah tu imi yang jatuh asmaya. Hak ni orang panggil najis ataupun benda tak sah. Benda yang pesing kita tak nampak, kita tak boleh kelai. Hak ni nak taksi pada makmum tak boleh. Ni taksi tu imi. Sebab tu hukum syarak dan hukum fiqh dia tak buat nyanyo. Makna kata tika ni takmir saja kena semaya semula ataupun lepas pada waktu takmir lah kena qada. Adapun masalah sepiyah ni kena qada tu sebab orang panggil taksi bagi makmum dan takmir tu. Tu dia. Wamdi pra Allah nah. Dia kata baba po cak mi doa mai baba เพื่อง่ายในการหางาน jadi masalah dia tanya babo พอจะมีดูอาไหมบาโบที่น่ะบาโบนี่เพื่อจะมีกับนี่บาโบพอจะมีดูอาไหมบาโบเพื่อง่ายในการหางาน jadi masalahnya ada ke doa untuk kita nak mudahkan masalah cari kerja kita. Lah ni kerja payah. Segak Covid dan Corona ni je payah belaka, duit pun payah. Masalah kerja pun susah. Kadang-kadang kerja pun jatuh redung. Itu jadi masalah ibu bapa. Lepas tu dia tanya ke babo, dia kata babo pocak mi doa mai. Babo เพื่อ dah เพื่อง่ายในการหางาน supaya nak jadi mudah di dalam cari kerja. Doa tu belana lah. Kalau kita nak cari kerja nak mudah, maka kita baca Allahumma yassir wa la tu'assir alaina. Baca doa ni semua. Lepas maya Allahumma yassir wa la tu'assir alayya. Allahumma yassir wa la tu'assir alayya. Hi Allah minta memudahlah bagi aku. Allahumma yassirli wa la tu'assir alayya. Hi Allah mudahlah engkau bagi aku, jangan engkau payahlah ke atasku ya Allah daripada kerja-kerja. Lepas tu kalau kita nak mudah di dalam kerja, nak mudah kerja, nak royak maka insya-Allah doa tu doa gi semaya hajat ati. Semaya hajat kata bang waktu malam, semaya hajat minta pada Allah hajat kita nak mudah kerja, mudah cari kerja. Orang mudah terima tengok muka kita wasa sia kalau pergi di borisak pun, borisak panggil kita. Orang panggil mai konista, mun boleh kerja gapo tik mun ni pandai gapo tik. Jadi orang sia, orang panggil. Maka kalau kita nak mudah kerja, bangun malam gatik semaya hajat dengan Allah, niat di pala bulan nak takbir. Ni mana hajat ni?
Amo nak royak dan amo nak cerita pada ibu bapa dan saudara-saudari dan adik-adik duk dengar semua ni, kalau nak we mudah kerja, bangun malam lek sana pada pukul 12. Bangun belum pada nak takbir semaya hajat tu, niatlah ya Allah ya Ilahi, dengan ku semaya hajat ni minta mu mudahlah aku kerja, minta we temu kerja. Kalau ku gi nak semak kerja pun orang mudah terima, we demo kesia belah pada aku. Nah deh, apa tu baca kalau nak we orang keningnya, nah bacalah doa Nabi Yusuf tu. Inni ra'aitu asyara ahada kaukaba. Dah. Baca doa tu. Kan dah. Qala gapo hak Nabi Yusuf baca tu. Qala ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Baca doa tu. Kalau siapa dia nak we orang kesia, kalau kita orang jadi beci we, nak masuk kerja pun orang payah nak terima, nak masuk kerja saat ni tu orang payah nak terima, payah kena. Kadang-kadang dia mau tengok muka kita cemuh dah. Ni baca doa ni. Baca ayat ni. Hak Nabi Yusuf baca nah, qala ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin li sajidin. Ulang di situ 3 kali. Ni bagi hak fok-fok nak we orang kesia belah kepada kita. Kalau kita payah nak masuk kerja, payah nak cari kerja, maka apabila hari kita nak semak tu kerja, maka kita maya hajat mi asmaya wi tawajuh mulai lebih-lebih pada tahun baru ni kita hijrah semua daripada niat tak baik kita, amalan tak baik kita, maka kita hijrah semua, kita kembali kepada baik. Balik kalau tak bertaubat dengan Allah. Kalau kita dosa banyak, kita bertaubat dengan Allah. Bangun malam asmaya wi cuci wi kena molek, lepas tu niat belum nak maya hajat, ya Allah ya Ilahi, dengan berkat maya hajat ni minta wi temulah kerja, minta wi mudahlah kerja. Lepas tu kita semaya hajat di dalam sujud akhir baca ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat 11 kali. Lepas pada tu akhir mari baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lepas tu doa dengan Allah. Apa tu wa amal pas maya gatik boleh 3 kali. Qala ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin ulai tu hak tu gusu ulai tu 3 kali tu ayat Nabi Yusuf ataupun doa Nabi Yusuf. Maka kalau siapa dia wa amanik, insya-Allah orang tu pergi ke mana, maka orang berkenilah ke dia, orang terima dengan mudah-mudah. Lepas tu baca Allahumma yassirli wa la tu'assir alayya. Hey Allah, mudahlah bagi aku, jangan payahlah semua kerja. Lepas tu banyak baca alam nashrah baca semua. Pas maya 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak. Lepas maya baca 11 kali. Dia kata nah, lebih kurang katanya, lebih kurang nak tu mau jawab lebih kurangnya. Paja tanya selagi baba mi tidin sirai ngenที่ซื้อเป็นเงินของแม่พ่อเป็นคนทำสวนแม่ตายก่อนพ่อมีแม่ตายแม่เสียก่อนพ่อแม่มีลูก2 คนลูกคนละลูกคนละพ่อเปาะหลายๆล่ะต่อมาพ่อตายพ่อทิ้งลูก2 คนเหมือนกันลูกคนละแม่ได้ลูกเมียก่อนลูกเมียก่อน1 คนอยากทราบว่าที่ดินที่ซื้อเงินของแม่ลูกแม่คนก่อนได้ไหม Gapo ni dia kata ayah kita saat ni tu ada tanah Pak Ra. Lepas tu belikan tanah saat ni tu dengan duit mak dan ayah kita. Dan makna katanyaที่ซื้อเป็นเงินของแม่พ่อเป็นคนทำสวนเงินที่ซื้อเป็นเงินของแม่พ่อเป็นคนทำสวนmakna duit hak beli tu Pak Ra saat ni kita bolehlah kita kata 100 ribu 400 ribu. Tapi duit hak beli tu duit hak mek, tapi ayah tu orang buat kebunnya. Ayah tu makna kata syarikat di dalam kebun tu rai ayah. Ayah tu pergi buat kebun tam swan. Lepas tu mek tai, mak tu pergi mati sia konพ่อdan mek tu pergi mati belum pada ayah.
Lagi pula nah po milu songkon. Ada anak 2 orang. Lepas tu lu kun la po, tapi makna kata ayah tu ada anak 2 orang. Lu kun la po makna tepak lain. Tama. Makna kata makna ayah saat ni tu buatkan nak kebong, patu mek mati, patu po milu. Songkon dah. Makna kata ayah tu belum ada nikah dengan mek kita tu ada anak lah 2 orang. Tang. Lu kun la po. Makna kata patu duk mari ayah kita pun mati. Ting lu songkon. Nah, tinggal anak 2 orang lah. Mengkan lu kun la tak suk demo tu dah lu mia kon 1 คน mana kata anak mok dulu tu seorang ya sa bah dinที่ซื้อเงินของแม่ลูกแม่คนก่อนได้ไหม jadi masalah syarikat. Jadi masalahnya kita kata kebong tu hak mek tu kita mek kita tu beli. Jadi mek kita beli saat ni tu ayah kita buat kerja syarikat tu, makna ayah kita tu guna orangnya lah syarikat dalam kebong tu. Jadi ayah kita mek apabila mati saat ni tu, nah tinggalkan dah. Lepas daripada mek mati saat ni tu belum pada pok, maka tinggal anak 2 orang. Tinggal anak 2 orang. Mek kita mati tinggal anak 2 orang. Lepas daripada tu masalahnya ayah kita pergi bini baru pula, bini muda lah kita tahu. Boleh anak 2 orang pula. Nah anak 2 orang pula. Nah mengkan dulu duduk dengan mek kita boleh anak 2 orang. Misalnya kita dengan adik kita, lepas tu mek ayah kita bom mek kita mati, maka pergi bini muda boleh anak pula 2 orang adik tiri kita. Kamu dia tanya sining ni, nah mengkan nah lu kun la meh. Lu mia kon 1 คน lepas tu ayah kita belum ada tu saat ni tu, nah bining dah. Dah bining tu boleh anak seorang, anak mengamuk dulu. Bukan ngamik kita dak. Yap sab wa ti din. Nah, yap sab wa din ti ซื้อ เงินของแม่ลูกแม่คนก่อนtuได้ไหม Jadi kalau kita kira mari anak mak dulu tu dia tak ada sakut po tu, kalau kira mari tak sakut ni ayah kita hak yang nikah dengan mak kita, nah boleh anak. Boleh anak kita, adik kita. Dah misalnya nah anak kita melih dengan mak kita, pamik kita orang belikan tanah tu, beli tanah tu sebagai tanah saat ni tu hak mak kita lah bayar duit 400,000, ayah kita kerja, maka ayah kita kerja, tapi ayah kita tu belum pada nak nikah dengan mak kita tu, nah makna katanya dia tu ada anak dah seorang lagi, ada anak dah seorang sebab dengan mak dulu tu. Dengan mak dulu saat ni. Jadi kalau kita kira mari hak mak dulu dia tak ada sakut apa-apa, hak ada sakut dengan mak dia ni. Sebab syarikat ni hak mak kita beli 400,000, patut ayah kita pergi kerja. Anak mak dulu dia tak ada sakut syarikat gapo, hak boleh makannya anak hak learning. Hak ayah kita duduk dengan mak kita, maka bolehnya 2 orang. Po nah miluk songkon, lu kun la po, anak po lain. Jadi hak masalah anak hak mak dulu tu dia tak ada sakut, po hak ada sakutnya hak mak sekarang ni. Hak mak sekarang ni. Hak mak sekarang. Tapi kalau kita kira mari tu masalah saka tu, malah kalau kita kira mari tu masalah saka saat ni tu, saka kalau misalnya pok kita mati, maka masalah kalau kita kira mari, nah kalau kira cara habak kematian gapo syiak belaka dah tu, maka nah harute gapo syiak baru ia jadi saka. Patu saka saat ni tu kalau kita kira mari ni tanah ni hak pakran ni mak kita dengan ayah kita syarikat 2 orang ni, tapi dengan mak dulu tak ada syarikat tu. Ayah kita tak ada syarikat dengan mak dulu. Tapi hak ni panggil anak ia juga. Nah sebab yang nikah dengan mak dulu. Tapi syarikatnya ayah kita dengan mak kita hak ni ya. Maka adik kita ataupun kakak kita dulu tu, dia tak ada masuk campur tu kalau kita kira mari tu. Dah. Sebab syarikat ni ayah kita beli tu masa dia duduk dengan mak kita ya. Nah, dengan mak kita ya. Hak nak tutup darah tak boleh lah sebab syarikat tu syarikat ayah kita dengan mak kita ya tu. Lebih kurang nah. Salam babo cak tamwa tarau jam doa sujud sahwi raunia yang dia ucap tamwa lamat rau sah mai. Jadi salam babo cak tamwa tarau jam doa sujud sahwi raunia
yang dia cak tamwa lamat rau sah mai. Jadi masalah kita ingat masalah doa sujud sahwi ya, doa hak subhana rabbiyal a'la wa bihamdih kok tu ke tak ingat. Rau niat yang dia cak tamwa lamat rau sah mai. Gapo maksud dia ni? Cak tamwa rau cam doa sujud sahwi. Rau niat yang dia cak tamwa lamat rau sah mai. Jadi kita sujud sahwi. Sujud sahwi tu baca subhana man la yanamu wa la yashu. Lepas tu dalam sujud ni pun kita baca doa tu juga. Baca subhana man la yanamu wa la yashu juga. Dalam sujud biasa. Hak ni ya tak ada masalah sebab anda tu ya bukan rukun yang mana sunat. Tapi hak dalam sunat sujud sahwi baca subhana man la yanamu wa la yashu. Dalam sujud ni baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi hak ni dia mau tanya tu, sah ke tak sah, tak ada apa. Tapi hak sungguh ti dalam sujud sahwi dalam hadis sahihnya, dia tak ada kena baca subhana man la yanamu wa la yashu. Dia baca hak mana dalam hadis sahih, baca supaya kita sujud tu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hak dalam sujud sahwi pun hak sungguh ti sunat hak tu. Tapi amo tak siap tubik sebab dia mau tanya, amo nak tubik takut jadi peling kepada ibu bapa. Kok mana buat dah ni? Ni amo nak royak jadi kenyataan dalam hadis sahihnya dalam sujud kita semaya biasa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lepas tu kita lupa kunut, maka dalam sunat sujud sahwi tu maka sunat kita baca sungguh dalam hadis sahih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lepas tu ni kalau kita pergi baca dalam sujud ni baca subhana man la yanamu wa la yashu, adakah batal? Jawab tak batal, tapi orang panggil tak sunat lah tu tu dia lebih kurang qadar tu dulu. Amalan ni dia mau kata fung ni buat dai mai tak ada apa. Ta dai buat cuai. So niat doang. Nak niat tak ada apa kalau kita nak puasa awal bulan. Saja aku puasa satu hari Muharram kerana Allah Taala ataupun aku puasa sunat pun tak ada masalah. Tapi kalau puasa Isyak maka kalau kita puasa hari Jumaat maka sunat kacau. Adapun puasa Isyak saja aku puasa satu hari bulan Muharram ataupun puasa sunat Muharram pun tak ada masalah lah. Niat saja aku puasa sunat hari Muharram ataupun satu hari Muharram kerana Allah Taala tak ada masalah. Assalamualaikum babo, selamat tahun baru Islam 1443. Soalan, amalan apakah sunat bagi kita mengajarkan satu Muharram, mengerjakan satu Muharram? Satu Muharram apa sunat kita mengerjakan? Ribuan terima kasih. Sunat kita mengerjakan satu Muharramnya, banyaklah kita ubahkan diri. Daripada kita dulu tak semaya mana lah ni kita banyak semaya, dulu kita kurang zikir, lah ni kita banyak zikir. Tapi nak kita amal paling banyak sekali kita banyakkan baca Quran. Dulu Quran kita kurang, lah ni kita banyakkan Al-Quran. Itu Abdul Basit Abdul Basit kita banyakkan Quran, banyakkan zikir. Amal paling lebihnya kita banyakkan Quran di awal-awal tahun ni. Lepas tu banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu amalan hak sunat kita mengeja di awal-awal tahun untuk kita nak barukan malaf kita dan surat catatan kita tu, kita banyakkan amalan-amalan baca Quran supaya kita nak penuhkan amalan awal-awal di dalam catatan malaikat tu dengan amalan Quran dan pula zikir pada Allah Taala. InsyaAllah kalau dia kata kita pergi baca doa arwah di rumah orang masalan, tetapi Tuhan tidak terima doa kita, seolah adakah di akhirat Tuhan beritahu kepada tuan rumah? InsyaAllah qadar tu insyaAllah kita jawab malaikat esok kerana panjang dah masa. Sekadar ni dulu insyaAllah dengan apa yang kita boleh ambil, kita pakat-pakat beramal. Mana tak boleh ambil tu daripada hawa nafsu sendiri. InsyaAllah bagi kita semua kita harapkan maafan. Lagi pula kita pakat-pakat kita kembali pada Allah pada tahun baru ni dengan banyakkan ibadat, banyakkan baca Quran, banyakkan solat, banyakkan semaya insyaAllah. Dengan kata aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi